Macam mana cium kaki Dia macam ni nak bagi tahu hadis Nabi SAW yang cerita pasal cium kaki ni tidak ada kepada semua sahabat, langsung tak ada. Kalau ada pun satu, itu pun dhaif. Adalah satu hadis kononnya daripada seorang namanya Suhaib. Orang semua kata Suhaib tu adalah Suhaib Ar-Rumi. Tak, itu bukan Suhaib Ar-Rumi. Itu adalah Suhaib hamba kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan dia bukan sahabat, dia tabi'in. Yang dia cerita, aku nampak Ali bin Abi Talib cium kaki Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Orang kata, tengok ada sahabat Nabi cium kaki sama-sama sahabat. Hadis ni dhaif sebab Suhaib Maula Abbas itu majhul, orang tak kenal dia. Majhul Jadi maksudnya ada cerita sahabat Nabi cium kaki sahabat Nabi, dhaif. Tak ada yang sahih pun. Hanya satu hadis Nabi yang dilibatkan kepada Nabi SAW. Riwayat Imam Abu Daud. Lambat lagi kita nak jumpa. Tu hadis 5,000 lebih tu. Kita baru 47. Kan? Hadis kat 5,000 lebih tu, ada satu hadis cerita pasal ada satu kelompok Wafdu Banil Qais nama dia. Datang pergi jumpa dengan Nabi SAW, berebut-rebut nak jumpa dengan Nabi, dia orang cium kaki Nabi SAW. Itulah selalu sangat orang hujah bahawasanya boleh cium kaki orang. Dia tak cukup cium tangan, kaki orang pun dia nak cium juga. Kan? Macam tu. Sebenarnya ada berlaku perdebatan besar. Yang pertama daripada sudut sanad. Hadis ni dia panggil tafarrud, istilah lah. Tafarrud ni apa kita bincang waktu lain. Tafarrud ni satu jalur je, tak ada jalur lain dah. Satu cerita yang besar tiba-tiba datang daripada satu cerita je, tak ada orang lain cerita. Cerita tu ada problem sebenarnya. Faham tak? Sebab itu ulama-ulama hadis dia hanya nilai hadis ni hasan li ghairi. Nak pergi sahih tak berani. Hampir semua ulama-ulama hanya kata hasan li ghairi. Habis-habis pun hasan. Nak kata sahih tak berani. Maksudnya tak berapa nak kuat. Tak berapa nak kuat. Okeylah. Imam An-Nawawi dia kata sanad hadis ni jayyid. Dia guna istilah jayyid, dia tak kata sahih. Imam Nawawi dia pun simpulkan cium kaki ni boleh, harus, tak ada masalah. Macamlah hukum cium tangan. Kesimpulan dia buat tu daripada hadis yang sanad ni tak pernah kuat. Faham? Ada yang lain ambil sikap nak berhati-hati. Dia kata ini khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang boleh cium kaki Nabi je, orang lain tak boleh. Okeylah, dia nak perendang sikit, dia kata tak, orang lain pun boleh, orang soleh pun boleh. Anda nak bagi tahu ada benda dalam fiqh ni dia kata boleh tetapi bukan mesti kita buat. Betul tak agak-agak anda cakap ni? Ada benda dalam fiqh ni fiqh kata boleh tapi belum tentu lagi kita mesti kena buat. Contoh anda buat contoh kalau kita datang sembahyang Jumaat lewat, sampai-sampai imam rokok rakaat kedua, kita pun angkat takbir, kita pun rokok, dapat tak Jumaat? Dapat. Jadi bermaksud imam bagi salam, kita kena bangkit tambah satu lagi rakaat, kita dikira dapat Jumaat kerana kita dapat satu rakaat bersama dengan imam. Dekat mana border dia tu? Rokok, tumakninah rokok dengan imam. Betul? Faham Kalau kita tak dapat rokok dengan imam, tak dapat Jumaat, makanya nanti imam bagi salam, kita kena tambah berapa rakaat? 4, dah jadi zuhur. Betul kan? Okey, kita letak hukum fiqh, kalau kita dapat satu rakaat dengan imam, maka kita dapat Jumaat. Bermaksud apakah kita kena datang lewat sembahyang Jumaat? Macam mana? Kita datang lewat, ustaz kata dapat rakaat, kepala otak kau berjambul. Aku cerita tu, itulah hukum fiqh. Hukum fiqh bukan mesti kita kena buat. Hukum fiqh ni dia bagi border paling akhir sekali. Faham tak? Itulah fiqh. Dia letak border mana yang paling afdal, mana dia ada tahap-tahap. Last sekali inilah border akhir sekali. Maka demikian juga bila ulama kata boleh cium kaki orang. Apakah? Oh, pai ni kita pakai cium lah kaki Ustaz Musa lepas ni. Contoh, oh kau gila lah tu. Apatah lagi hadis yang dijadikan sanad tadi, yang pertama sanad dia tu kan tak berapa nak kuat. Tapi ada satu ihtimal dalam hadis tu. Dikatakan ketika itu Nabi atas kenderaan, Nabi atas unta orang berebut cium. Maksudnya dia tak sujud. Faham tak? Dia tak sujud. Dia masa tak berdiri, cium kaki macam tu lah. Faham? Berbeza kalau kita duduk terkursi macam ni, cium kaki, itu kan dah macam sujud. Betul? Orang duk berhujah, tu Nabi Adam AS sujud. Orang malaikat sujud pada Nabi Adam. Betul kan? Apa makna sujud? Sujud mana apa? Sujud ni definisi dia
Wad'ul jabhah 'alal ard, letak dahi atas bumi. Sujud. Sujud ni makna dia, makna syariat letak dahi atas bumi. Tapi sujud dia ada makna majazi, dia panggil. Dia makna ni kalau orang belajar bahasa Arab, dia ada istilah majaz, dia ada hakiki. Majazi, hakiki. Macam nak sebut, apa makna solat? Solat ni maknanya doa. Jadi kalau kita duduk, angkat tangan, solat dah tu sebenarnya. Faham? Solat Jadi bila kita ni rokok, sujud, iktidal, bla 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 tu, dia pun bagi solat juga. Tapi solat dalam makna agama, makna syariat. Solat yang doa itu makna lughah, bahasa. Kenapa perkataan selawat hampir sama dengan perkataan solat? Betul? Selawat. Betul? Solat, selawat, perkataan sama. Tapi masa kita selawat, kita sembahyang ke? Tak. Allahumma salli ala Muhammad, duduk termenung macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat kan? Kenapa? Sebab solat ini makna dia lughah adalah doa. Faham? Bila sebut solat yang sembahyang tu, itu makna syariat. Okey, perkataan sujud dalam Quran serupa juga. Ada makna sujud, sujud syariat. Sujud tu lah letak dahi atas muka bumi tu. Tapi ada sujud bukan makna sujud syariat, tapi makna majazi. Memberi penghormatan. Kita baca kisah Nabi Yusuf AS dengan adik-beradik dia mula-mula sekali sampai dekat Mesir. Betul tak? Dia sampai kat Mesir tu kan, adik-beradik dah berasa bersalah. Lah rupanya inilah Yusuf yang kita khianat dulu. Quran kata apa? Wa kharru sujjadan. Betul Quran sebut. Wa kharru sujjadan. Adik-beradik dia menundukkan kepala sujud kepada Nabi Yusuf AS. Sujud ni sujud apa? Sujud syariat ke sujud lughatan? Majaz. Majazi. Macam orang Jepun je hai. Faham? Jepun tu sujud dah orang panggil tu. Sujud. Maka kalau orang ambil kisah Nabi Adam AS, malaikat sujud, itu dalil boleh sujud kepada orang. Dia pakai ucap. Itu makna sujud apa tu? Kena clear tu. Apakah makna lughatan ataupun makna istilah syariat? Boleh faham Jadi kalau orang buat argument, kita mesti sujud kat kaki tuan guru, okeylah, cara dasarnya kita nak kata memang ada ulama membenarkan. Kita letak Tapi apakah mesti kita buat? Bukan mesti kita kena buat. Kita kena beza satu benda tau. Ada benda agama ni dia melibatkan orang ramai. Ada satu lagi agama ni melibatkan kita dengan Tuhan je. Kita nak hormat tuan guru tanpa melibatkan fitnah orang ramai, kita cium tangan dia, kaki dia, fine. Kita boleh raih lagi pandangan kata boleh, walaupun lebih baik tak payahlah. Tapi kalau dah melahirkan fitnah ataupun jadi budaya masyarakat cium kaki orang, mentakdiskan orang, itu lebih baik dia elak. Itu lebih baik dia elak. Sebab apa? Saddu zara'i, tutup pintu-pintu yang tak baik. Ma'adda ilal harami fa huwa haram. Perkara yang bawa pada haram maka hukumnya juga adalah haram. Itu kaedah fiqh. Apa hukum jual anggur? Harus. Tapi apa hukum jual anggur kepada pembuat Arab? Haram. Tapi jual anggur? Tak apa jual anggur. Tapi kalau mari toki Arab, saya nak beli anggur ni. Kita tanya banyak mana? Naklah 3 kontainer. Ini bukan beli makan ni. Ini memang beli nak buat arak ni. Makanya apa hukum kita jual anggur pada masa tu? Haram. Tapi kalau saya nak beli anggur banyak mana? Setangkai je. Yang tu bukan buat minum arak tu, tak nak makan. Itu boleh. Boleh faham? Boleh faham Hukum harus kadang-kadang bukan mesti kita kena buat. Sebab kadang-kadang kalau kita buat, dia boleh melahirkan banyak fitnah-fitnah agama yang lain. Faham Sebab dia bukan semata-mata cerita kita, tapi dah melibatkan orang ramai. Jadi kita kena elak